tentang kesan sekiranya parti mengambil tindakan terhadap mereka-mereka yang telah melanggar disiplin parti. Hari ini ada pula persoalannya, kenapa perlu disegerakan tindakan disiplin ke atas mereka-mereka yang telah melanggar disiplin parti. Hari ini kita kena faham bahawa kita sedang berhadapan dengan pilihan raya umum yang ke-15. Cuma kita tak pasti sama ada pilihan raya umum yang ke-15 ini ianya akan diinitiate ataupun dimulakan oleh Perdana Menteri ataupun ianya akan dimulakan oleh Presiden UMNO. Kerana hari ini kuasa untuk menyebabkan pilihan raya itu berlaku ada pada tangan dua pihak. Pertama, di pihak Datuk Seri Ismail Sabri sebagai Perdana Menteri boleh pada bila-bila masa menghadap ke bawah Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang Tuan Agong untuk memohon supaya Parlimen dibubarkan. Namun dalam masa yang sama juga disebabkan dengan pelanggaran-pelanggaran disiplin hari ini yang jelas menunjukkan bahawa apa yang telah diperkatakan tidak sama dengan apa yang telah dibentangkan di dalam mesyuarat Majlis Kerja Tertinggi UMNO. Dan ini membuka ruang sekali lagi selepas peluang itu ada sebelum ni untuk kita ambil tindakan kepada mereka yang enggan menarik diri daripada memberikan sokongan kepada Tan Sri Muhyiddin Yassin. Kali ini ada lagi satu kesalahan disiplin yang telah berlaku yang membolehkan tindakan diambil. Dan kalau tindakan diambil, sudah pastilah orang ini bukan lagi Perdana Menteri kita daripada UMNO. Maknanya Perdana Menteri, sekiranya diambil tindakan disiplin ke atas beliau, beliau adalah merupakan Perdana Menteri bebas tanpa parti. Dan apabila beliau bukan lagi mewakili parti kita, maka secara tidak langsung ahli-ahli Parlimen Barisan Nasional tidak perlu lagi memberikan sokongan kepada beliau sebagai Perdana Menteri. Dan ini sudah pasti akan disusuli dengan arahan yang akan dikeluarkan oleh Pengerusi Barisan Nasional untuk semua ahli-ahli Parlimen Barisan Nasional menarik sokongan terhadap Datuk Seri Ismail Sabri. Jadi, saudara, jika ini berlaku, ianya juga boleh menyebabkan pilihan raya umum diadakan bila mana Speaker Dewan Negara akan mengisytiharkan bahawa Perdana Menteri kehilangan sokongan majoriti ahli parlimen. Dan selepas itu terpulanglah kepada Kebawah-Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang Tuan Agong, sama ada beliau mahu memanggil Datuk Seri Ismail Sabri untuk mendapatkan pengesahan. Itu pun kalau dia ada di dalam negara. Kalau dia berada di Ungarn, kemungkinan besar tidak dipanggil sama sekali. Dan macam-macam boleh terjadi, sama ada tuanku membenarkan untuk diadakan seperti mana yang berlaku pada bulan Februari dengan memanggil ke semua 220 orang ahli parlimen untuk bertanya dengan mereka sama ada mereka mahukan pilihan raya atau mahukan Perdana Menteri baru. Dan kalau mereka mahukan Perdana Menteri baru, siapakah yang difikirkan bersesuaian boleh diangkat sebagai Perdana Menteri. Saya rasa perkara yang kedua ini mungkin tidak berlaku dan kemungkinan besar Kebawah-Duli tuanku seperti mana yang diperkatakan sebelum ini tidak akan lagi membiarkan pergolakan politik berterusan dan sehingga terpaksa dilantik seorang Perdana Menteri baru. Dan ini sudah pasti akan membawa kepada penyerahan semula kuasa di tangan rakyat untuk menentukan kerajaan mana yang sewajarnya memerintah negara ini, iaitu dengan mengadakan pilihan raya umum. Jadi hari ini saya nak beritahu bahawa penting untuk diadakan sekarang ini, tuan-tuan, kerana apabila berlakunya pemecatan sudah pasti akan ada retaliation ataupun tindak balas susulan. Sama ada tindak balas susulan ini berapa besar, sudah pasti kita tidak boleh menganggarkannya dengan tepat.
kalau dipikirkan dari segi logik akal, busuk-busuk Anwar Ibrahim yang cukup popular satu ketika dahulu, beliau juga hanya berjaya untuk menarik seorang ketua pemuda UMNO bahagian saja untuk meninggalkan UMNO dan untuk menyertai Parti Keadilan Nasional. Begitu juga dengan pemecatan ataupun peninggalan Tun Dr. Mahathir yang telah mengambil keputusan meninggalkan UMNO, keluar daripada parti, juga tidak menyebabkan ada ketua-ketua UMNO bahagian ataupun pemuda UMNO bahagian atau wanita UMNO bahagian yang meninggalkan parti, kecuali beberapa kelompok di peringkat Akaumbi yang mengambil keputusan untuk bersama dengan Tun Dr. Mahathir menyertai parti baru, iaitu Bersatu. Begitu juga dengan kita lihat insiden-insiden lain, jelas menunjukkan bahawa ianya berlaku perpecahan lebih kepada di peringkat pimpinan, tetapi tidak melibatkan akar umbi dengan skala yang besar, kecuali pada pilihan raya umum yang ke-12 kata silap saya pada tahun 1999. Kita lihat apa yang Tun Dr. Mahathir lakukan ke atas Anwar Ibrahim, bila Anwar Ibrahim keluar dengan mata lebamnya, ianya sedikit sebanyak menjejaskan sokongan orang Melayu terhadap Barisan Nasional, terhadap Mahathir khususnya. Jadi dalam konteks hari ini, sekiranya tindakan diambil, sudah pastilah ada pihak yang akan menyokong Dato' Sri Ismail Sabri dan mungkin akan mengambil pendirian untuk meninggalkan parti dan sebagainya. Itu sebabnya ianya perlu dilakukan sekarang, kerana kita perlukan masa, untuk proses reconciliation ataupun proses untuk bila biduk berlalu kiambang bertahun. Bila kita dah ada sedikit krisis, kita perlukan masa, terutamanya untuk menyatukan balik akar umbi UMNO ini supaya tetap setia bersama dengan parti, dan ini perlukan masa. Ini perlukan masa. Itu sebabnya kita tak boleh tunggu sehingga bila dah berhadapan 2-3 hari lagi nak melakukan penamaan calon, baru kita nak umumkan bahawa kelompok tertentu yang kita kenal pasti sebagai mereka-mereka yang berpotensi mengkhianat parti selepas pilihan raya, kita gugurkan daripada senarai calon. Ini juga akan menyebabkan berlakunya retaliation ataupun tindak balas daripada penyokong-penyokong, individu-individu dan pemimpin-pemimpin tertentu yang akan protes dan sabotaj parti. Jadi ianya akan berlaku di saat-saat genting, di saat-saat sepatutnya UMNO ini sudah bersatu dan sudah bersedia untuk berhadapan dengan pilihan raya. Jadi kita jangan tunggu sehingga keadaan dah jadi terlalu suntuk untuk kita menyatukan balik barisan kita. Kena buat sekarang supaya kita ada masa, kita ada masa yang cukup untuk berhadapan dengan masalah-masalah ini sekiranya ianya berlaku. UMNO perlu ambil tindakan tu. Jadi UMNO tu sebenarnya siapa yang sepatutnya yang nak ambil tindakan tu? Adakah MKT ke ataupun? Kalau dilihat daripada pelanggaran disiplin yang terkini, ialah berhubung dengan perjanjian yang telah dibuat oleh Dato' Sri Ismail Sabri dan disaksikan oleh Tan Sri Anwar Musa, perjanjian di antara beliau dengan Tan Sri Muhyiddin Yassin. Sedangkan ini jelas bercanggah dengan kenyataan yang beliau buat ketika ditanya oleh Majlis Kerja Tertinggi UMNO bahawa tidak ada perjanjian di antara beliau dengan Muhyiddin Yassin. Sedangkan hari ini Tan Sri Anwar Musa sudah mengesahkan memang berlaku perjanjian, tetapi dia kata bukan perjanjian, ianya hanya persefahaman. Dan siapa pun yang membaca perjanjian ini jelas boleh membaca dengan jelas ianya perjanjian persefahaman. Dan Dato' Sri Ismail Sabri juga mengesahkan bahawa perjanjian ini wujud dengan mengatakan ini cerita lama, walaupun ianya sudah
ditandatangani lebih kurang setahun yang lalu, namun ianya tetap pelanggaran disiplin dan tindakan boleh diambil kepada beliau, terhadap beliau. Jadi bagi saya ianya perlu dibuat sekarang dan tidak boleh kita lengah-lengahkan lagi. Kerana kalau kita lengahkan lagi, makin berakar umbilah beliau di dalam parti ini. Beliau akan mempengaruhi lebih ramai orang. Dan dengan kuasa yang ada pada beliau sebagai Perdana Menteri, beliau boleh menyalahgunakan kuasa itu dengan menggunakan mahkamah, dengan menggunakan Jabatan Peguam Negara untuk memberikan tekanan kepada pihak-pihak yang tidak bersetuju dengan beliau, pihak-pihak yang menegur beliau, pihak-pihak yang tidak sekapal dengan beliau. Jadi ini satu perkara yang bagi saya tidak boleh kita biarkan. Kita kena bertindak lebih awal dan menghentikan perkara ini.